Okey, kita nak sambung sebatian hidrokarbon tepu dan juga tak tepu. Okay, sebatian hidrokarbon tepu dan tak tepu. Jadi rajah 5.8 menunjukkan dua jenis sebatian hidrokarbon. Jadi ada dua jenis sebatian hidrokarbon, iaitu sebatian hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tak tepu. Apa yang dimaksudkan dengan hidrokarbon tepu? Iaitu sebatian hidrokarbon yang mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi ada satu ikatan sajalah di antara atom karbon dengan atom karbon. Okay, kemudian hidrokarbon tak tepu ini pula mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi antara atom karbon dengan atom karbon ini dia ada ikatan kovalen ganda 2. So atau ikatan kovalen ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon. So sama ada ikatan kovalen ganda 2 ataupun ikatan kovalen ganda 3. Okay, kita tengok contoh alkana dan juga contoh alkena. So ini contoh inilah hidrokarbon tepu, contohnya ialah alkana. Ini contoh alkana. So setiap atom karbon ni dia punya ikatan antara atom karbon dengan atom karbon ni ialah ikatan kovalen tunggal. Kemudian untuk yang hidrokarbon tak tepu ni dia ada ikatan kovalen ganda 2. So kalau kita tengok juga kat sini, C ni atom karbon ni dia ada 4 ikatan dia. So kat sini 1 2 3 4. So untuk C yang tengah ni pula 1 2 3 4. Yang ini pun sama 1 2 3 4. Kemudian kalau dia hidrokarbon tak tepu ni disebabkan dia ada ikatan kovalen ganda 2 ni, dia jadi macam ni. 1 2 3 4. Okay, untuk C yang ini pula 1 2 3 4. Kalau C yang ini 1 2 3 4. Okey, kita nak tengok siri homolog. Dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Jadi kalau dalam satu siri homolog ni, ia merupakan kumpulan sebatian organik yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Jadi ahli-ahli dalam kumpulan tersebut sifat kimianya adalah sama. Di antara contoh siri homolog termasuklah alkana dan juga alkena. So alkana ni ialah sebatian hidrokarbon tepu di mana setiap atom karbon dalam molekul alkana dia mempunyai ikatan tunggal, okey, dengan atom karbon yang lain. Jadi di antara atom karbon dengan atom karbon ni dia mempunyai ikatan kovalen tunggal. Oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri homolog alkana dia dapat diwakili oleh formula am dia. Jadi CnH2n tambah 2 di mana n ini merujuk kepada bilangan atom karbon dia dan bilangan atom karbonnya bermula dengan 1. Jadi CnH2 darab n tambah 2. Itu bagi alkana. Jadi untuk alkena pula, alkena ialah sebatian hidrokarbon tak tepu. Jadi setiap molekul alkena mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. Oleh sebab alkena merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri homolog alkena dapat diwakili oleh formula am dia CnH2n di mana n ini merujuk kepada bilangan atom karbon dan n bermula dengan 2. Jadi CnH2 darab n. Okey. Jadinya kita tengok kat gambar rajah 5.10 ni, setiap molekul alkena ni mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2. Jadi dia ada sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2. Okey, kita tengok pula nama bagi 6 ahli pertama alkana dan 5 ahli pertama bagi alkena. So berdasarkan kepada dia punya bilangan atom karbon dia lah. So untuk yang ini, kumpulan alkana ni kita boleh untuk memudahkan kita mengingat, kita boleh gunakan formula mnemonik. Okay? Mak engkau pro buat pengat halia. Mak engkau pro buat pengat halia. So, kalau alkena pula dia tak ada yang atas ni. Jadi engkau pro buat pengat halia. Okay, jadi kita tengok namanya berdasarkan bilangan atom karbon. Jadi kalau bilangan atom karbon dia 1, nama ahli kumpulan alkananya ialah metana. So, kalau alkena tak ada sebabnya alkena dia atom karbon dia bermula dengan 2. So, kalau bilangan atom karbon dia 2, nama ahli alkana ni ialah etana. So untuk alkena etana. So, kalau bilangan atom karbon 3, alkana propana.
alkena propena. So, kalau bilangan atom karbon 4, alkana butana, alkena butena. So, kalau bilangan atom karbon 5, alkana pentana, alkena pentena. Kalau bilangan atom karbon 6, alkana heksana, alkena namanya heksena. Kalau kumpulan alkana, semuanya ana. Kalau kumpulan alkena, hujungnya semua ena. Okey, kita tengok latihan dalam buku SPS. Tuliskan formula molekul dan formula struktur bagi alkana dan alkena. Okay, untuk yang A, alkana iaitu hidrokarbon tepu dengan hanya ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. Dan formula amil kita dah tengok tadi iaitu CnH2n tambah 2. CnH2 darab N tambah 2. Di mana N itu merujuk kepada bilangan atom karbon dan bilangan dia N bermula dengan 1. Jadi tadi kita dah tengok 6 ahli pertama alkana tadi iaitu mak engkau pro buat pengahali tadi. Jadi kalau bilangan atom karbon dia 1, namanya ialah metana. Kemudian formula molekul dia CH4. Macam mana dapat CH4? So CN C1 H2 darab 1 tambah 2. So di mana 1 ni ialah bilangan N dia lah. CN H2N tambah 2. Jadi C1 H2 darab 1 tambah 2. 2 darab 1 2 tambah dengan 2 4. Jadi dia ada 1 C, ada 4 H. Kemudian kalau bilangan atom karbon dia 2, namanya ialah etana. So bilangan dia punya formula molekul dia C2H6. Okay, macam mana kita dapat C2H6? C2 H2 darab 2. So 2 ni ialah N, ini pun N. 2 darab N, 2 darab 2 4 tambah dengan 2 6. Okay, jadi ada 2C, H ni ada 6. Kemudian kalau bilangan atom karbon dia 3, so nama ahli alkananya ialah propana. So dia punya formula molekul dia C3H8. So CnH2n tambah 2, di mana C3H2 darab 3 6 tambah dengan 2 8. Jadi C3H8. Jadi ada 3C, H-nya ada 8. Okay, kemudian untuk butana, dia punya atom karbon dia ada 4. Jadi C4H10. Cara kira dia sama jugalah. C4H2 darab 4 tambah 2. Jadi 2 darab 4 8 tambah dengan 2 10. Jadi ada 4C, H ada 10. Kemudian pentana, bilangan atom karbon dia 5. Jadi C5H12. C5 H2 darab 5 tambah 2. 2 darab 5 10 tambah 2 12. Jadi ada C ada 5, H ada 12. Kemudian heksana, bilangan karbon dia ada 6. Jadi C6H14. C6H2 darab 6 12 tambah 2 14. Jadi ada 6C, H-nya ada 14. Kemudian untuk alkena, iaitu hidrokarbon tak tepu dengan ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi formula am dia ialah CnH2n. So bilangan atom karbon dia bermula dengan 2. Jadi betulkan dekat buku SPS awak, N dia 2, okay, bermula dengan 2. Kemudian namanya, yang pertama ialah etena tadi. Engkau perlu buat pengat halia kan? Engkau perlu buat pengat halia. Jadi yang pertama ialah etena. Kemudian dia punya formula molekul dia Cn. N ni ialah atom karbon, Cn. N dia ialah 2, C2H4. Jadi C2H2 darab 2. 2 darab 2 ialah 4. Jadi C2H4. So dia ada ikatan kovalen ganda 2 kat sini. Okey, ada ikatan kovalen ganda 2. Jadi C dia 2, H dia 4. Kemudian propena, C dia 3. Jadi N dia 3, Cn H2 darab N. Jadi C dia 3, H2 darab 3. 2 darab 3 ialah 6. Jadi ada 3C, H-nya ada 6. Kemudian untuk butena, bilang atom karbon dia 4. Jadi C4H8. C4H2 darab 4, 8. Jadi ada C4H8. Okay, untuk atom karbon 5, namanya ialah pentena.
Formula molekul dia C5H10, atom karbon dia ada 5. Jadi C5H2 darab 5, 2 darab 5 10. Jadi ada 5C, ada ikatan kovalen ganda 2 dan H-nya ada 10. Kemudian untuk bilangan atom karbon 6, namanya ialah heksena. C6H12 formula molekulnya. Jadi C6H2 darab 6, 2 darab 6 ialah 12. Jadi ada ikatan kovalen ganda 2, ada 6C, ada 12H. Okey, kita tengok pula sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Ini awak dah belajar dah waktu tingkatan 4. Okey, tajuk teknologi hijau. So, bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli, dia merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu dan dia semakin berkurang. Okey, sebabnya nak menghasilkan bahan api fosil ni memerlukan masa yang lama, iaitu berjuta-juta tahun. Jadi oleh sebab itu, sumber tenaga alternatif menjadi sangat penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian. Jadi sumber tenaga alternatif ni ialah sumber tenaga yang tidak mudah habis. Okey, digunakan contohnya seperti tenaga nuklear ataupun sumber tenaga boleh baharu. Ini contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu yang awak dah pernah belajar. Itu tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro, tenaga biodiesel, sumber tenaga geoterma, sumber tenaga air pasang surut dan juga sumber tenaga gelombang ombak. Jadi banyak negara termasuklah Malaysia berpotensi untuk membina jana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Kebaikan dan keburukannya perlu dinilai sebelum membuat sebarang keputusan. Okey, soalan dalam buku SPS. Bahan kumbahan membebaskan gas metana, hasil daripada perebutan bahan buangan organik. Jadi terdapat negara yang menggunakan gas metana sebagai sumber tenaga alternatif. Jadi tenaga biodiesel tersebut merupakan tenaga boleh baharu. Lengkapkan petikan di bawah tentang tenaga biodiesel. Bahan seperti najis lembu disimpan dalam sebuah tangki penapaian. Ini tangki penapaian atau pencerna yang tertutup dan dibiarkan mereput. Kemudian gas metana yang terhasil disalurkan melalui paip untuk tujuan pemanasan dan juga memasak.